Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya alim 'allimna min ilmika kama tarda bihi anna. Ya halim khalliqna bi khuluqil hilmi wa haqqqiqna bi haqa'iqil ilmi. Allahumma alimna ma jahilna wa zakirna ma nasina. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para hadirin dan majlis sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana hari ini merupakan hari Jumaat yang terakhir kita berada dalam bulan Rejab. Dah bulan Syaban, 1 Syaban. Semalam kita dah masuk dalam bulan Syaban dan kita dah hampir-hampir kepada kita untuk memasuki bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan ni merupakan bulan yang besar nilai dalam hidup kita. Dan Rasulullah SAW sendiri, kala mana hampir-hampir dengan bulan-bulan sebegini, Rasulullah SAW mengalu-alukan kedatangan bulan Ramadan itu dengan kalimah-kalimah dan ingatan-ingatan yang baik, supaya kita tidak leka dan kita dalam keadaan yang sedar. Perjalanan umur kita ni semakin lama semakin menghampiri dengan saat kita menghadap di hadapan Allah. Dan apabila kita menghampiri dengan saat kematian ataupun menghampiri dengan menghadap di hadapan Allah, maka kita diajar supaya senantiasa menyediakan bekalan amalan. Dan hari ini insya-Allah kita akan cerita tentang tajuk ini dah. Tajuk di antara menyati dan menyediakan diri menghadapi kematian. Sewaktu mana kita nak menghadap di hadapan Allah. Di antara benda-benda yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa tekankan dan Rasulullah ingatkan dalam kehidupan kita seharian ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aksiru zikra hadimil lazzat." Hadimil lazzat yakni al-maut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, perbanyakkan dalam kamu mengingati satu perkara yang boleh menghancurkan kelazatan, iaitu mengingati kematian, yakni al-maut. Rasulullah SAW sebut demikian. Dalam hidup kamu ni, kamu tolong sentiasa ingatkan tentang mati. Mati ni bukannya kamu semakin jauh, tidak, tetapi kamu semakin dekat. Setiap hari yang terbitnya matahari, maknanya semakin dekatlah masa untuk kamu menghadap di hadapan Allah. Dalam hidup kamu, kamu diajar supaya perbanyakkan untuk mengingati kematian. Dan apabila kamu berjumpa dengan seseorang, kamu tolong ingatkan di kalangan kamu ni, ingatkan tentang kematian. Kematian ni, kerana apa dia? Kerana kematian ini merupakan peringatan dalam kehidupan seseorang. Apabila orang tu mati, orang ni mati, maka dalam keadaan sedemikian rupa itu menunjukkan bagaimana kita pun juga akan mati. Sebab giliran itu akan sampai. Dan apabila kita mati, kita perhati orang yang mati, dia tak boleh nak buat apa dah lepas pada kematian dia. Kita tengok kan, hari-hari kita tengok mati. Kemarin mangkat lagi Sultan Perak kan. Maknanya kemangkatan dan juga saat yang dia menghadap di hadapan Allah, dibawa ke pingat dia, dibawa ke kebesaran dia, dia tak bawa. Yang dibawa ialah yang disebut dengan amalan dia untuk dihadapkan di hadapan Allah. Demikian juga dengan kita. Kita ni apabila kita mati, segala benda yang ada pada kita semuanya sudah tidak ada nilai. Oleh yang demikian, kamu diajar supaya ingatkan dalam hidup kamu ni, aksiru, Rasulullah SAW sebut, perbanyakkan. Sebagaimana Allah gunakan kalimah ya ayyuhallazina amanu zkurullah zikran katsira. Wahai orang yang beriman pada Allah, hendaklah kamu sentiasa ingat pada Allah zikran katsira, dengan zikir-zikir yang banyak. Di antara benda yang kamu kena zikir yang banyak dalam hidup kamu, ingat pada mati. Ingat pada mati ni satu benda yang kamu kena lazimkan dalam kehidupan kamu. Rasulullah SAW sebut lagi, aksiru min zikri hadimil lazzat. Qulna ya Rasulullah, wa ma hadimul lazzat? Qala al-maut. Hadis yang lebih kurang sama juga. Rasulullah SAW sebut, perbanyakkan di kalangan kamu menyebut satu benda yang boleh menghancurkan kelazatan. Benda apa dia? Qulna ya Rasulullah. Lalu kami tanya Rasulullah, apa dia? Wa ma hadimul lazzat?
Apa dia benda yang boleh menghancurkan kelazatan ya Rasulullah? Dalam hidup ni benda apa yang boleh menghancurkan, menghilangkan kenikmatan dalam kehidupan kita? Rasulullah SAW sebut, qala al-maut, sebut tentang mati. Bila kamu sebut mati, maknanya hancurlah lazat kamu. Kerana biasa nak buat contoh kan, kita tengah-tengah bawa kereta laju-laju, anak kita bisik di tengah kita, bah laju-laju, abi laju-laju sangat ni kan mati kita sebut. Mati kita tu perlahan kita. Kadang-kadang setengah orang tu dia marah pula pada anak dia. Apa sebut mati-mati? Mati sungguh kan dia sebut. Dia marah pada anak dia. Padahal anak dia ingat pada kematian. Ingat pada kematian. Maka kita diajar supaya ingatkan dan perhatikan. Kita tengah makan, sedap-sedap kita makan, orang sebut orang tu mati, orang ni mati, mati pula tengah makan, misal contohnya. Kita pun perlahan terus makan kita. Ini benda-benda yang menyebabkan menghilangkan kelazatan. Kita tengah-tengah kita borak, sedap, cakap, dekah-dekah kita, ketawa, suka kita, seronok kita dalam ketawa kita. Tiba-tiba kawan kita kata, Allah, kawan kita meninggal dunia lah. Dia meninggal dunia pula tengah ketawa kuat macam kita ni lah dia sebut. Dia tengah ketawa kuat macam kita ni, slow terus kitanya. Kita pun perlahan terus. Kenapa? Dia menghancurkan kelazatan tadi. Ini Rasulullah SAW gambarkan. Ingat pada mati menghancurkan kelazatan dalam kehidupan seseorang. Dia kadang-kadang ingat pada mati ni menjadikan orang tu jadi soleh, mengubah peribadi seorang menjadi soleh. Kerana apa dia? Kerana bila dia lihat saja kematian, maka di waktu itu dia akan fikir tentang diri dia, muhasabah diri. Kita pun akan termenung diri kita, macam mana kita kalau kita mengubah tempat kita sekarang sedang diri, sedang cakap, sedang berkata-kata dan sedang melihat, tiba-tiba jadi macam dia yang terbaring, tak boleh bercakap, tak boleh berkata, tak ada kuasa lagi yang ada pada dia. Kita nak buat macam mana di saat itu? Kita keseorangan di alam pembaringan nanti. Waktu mana kita keseorangan, siapa yang mampu tolong pada kita kecuali yang namakan dengan amalan yang kita lakukan di atas dunia ini. Nak sebutnya gambaran supaya kita ni banyakkan merenung diri. Bila kita ingat pada mati, kita mula merenung diri kita, banyaknya kesilapan dan banyaknya kelemahan dan kurangnya persiapan untuk yang kita lakukan untuk menghadap di hadapan Allah SWT. Diriwayatkan daripada Umar, dia berkata, ketika aku sedang duduk bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba datang seorang pemuda Ansar memberi salam pada Rasulullah SAW. Dan dia terus bertanya, wahai Rasulullah, orang mukmin yang bagaimana paling baik, paling mulia akhlaknya? Rasulullah SAW sebut, mereka yang paling baik akhlaknya. Orang mukmin yang bagaimana yang paling mulia ya Rasulullah? Orang mukmin ni yang mulia, yang bagaimana peribadinya ya Rasulullah? Rasulullah SAW sebut, Rasulullah jawab terus, orang yang baik akhlaknya. Ditanya lagi pada Rasulullah SAW, orang mukmin yang bagaimana yang paling cerdik di kalangan kita ini? Orang yang paling cerdik yang bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah SAW sebut, orang yang paling banyak mengingati kematian dan mempunyai bekalan yang banyak untuk menghadapi saat kematian, masa kematian. Itu dua benda yang ditanya di kalangan sahabat. Sahabat tanya Rasulullah SAW, ya Rasulullah, orang yang paling mulia siapa ya Rasulullah di kalangan orang mukmin ni? Lalu Rasulullah jawab terus, orang yang cantik akhlaknya, budi pekertinya baik dan tersusun dalam hidupnya. Ni orang yang paling cantik akhlak, dan orang yang paling baik ini ialah orang yang budi pekerti dia terjaga, jaga amal ibadah, kemudian jaga akidah, tapi dalam masa yang sama menyakitkan hati jiran. Tak ada faedah langsung amalan yang dia buat tadi. Dia yang lain bagus, yang lain ni dia tersusun, tapi akhlak dia buruk. Akhlak dia, kata-kata dia menyakitkan. Baca Quran memang berlagu, baca Quran sedap, tapi kata-kata dia, kalau dia menyindir orang, cukup menusuk kalbu, dipanggil demikian. Waktu mana dia menyindir orang tu, kena tu memang sakit sungguh hati orang mendengar. Maknanya orang ni bukan baik akhlak. Orang yang ni bukan orang yang mulia. Orang yang mulia, dia dengan adanya Al-Quran, adanya yang lain, tiba-tiba akhlak dia tersusun. Satu kata Rasulullah SAW. Lalu ditanya orang yang paling cerdik ya Rasulullah, orang mukmin yang paling cerdik bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah SAW jawab terus, orang yang dalam hidup dia senantiasa ingat pada mati. Ingat pada mati. Dalam hidup dia ni,
Dia sentiasa dianya, orang tanya kenapa buat macam ni? Kerana saya bimbang kalau saya mati nanti. Dia ada jawapan tentang mati. Bagaimana yang dilakukan, kenapa kamu buat begini? Dia pun jawab terus, kalau saya mati, saya ada bekalan dan saya buat persiapan. Dalam hidup saya ada benda yang saya sediakan pada diri saya. Ini dipanggil orang yang baik akhlak dan orang yang paling cerdik dalam hidup seorang mukmin. Rasulullah SAW sebut, dan dia mempunyai bekalan yang banyak untuk menghadapi kematian. Bekalan dia apa dia? Bekalan yang banyak, derma. Ini bekalan sebelum daripada dia mati. Apa dia? Berkawan dengan orang yang saleh. Ini bekalan sebelum mana mati. Kemudian apa dia? Baca Quran yang dilazimkan pada bibir dia. Ini bekalan sebelum mana mati. Bekalan sebelum mana mati ni, kita dah buat dah siap-siap. Ada dah benda yang kita cadangkan sebelum kita mati ni. Ni dipanggil derma-derma yang kita lakukan, yang kita buat awal-awal lagi. Kenapa? Kerana dekat nak mati nanti dia tersangkut dengan bibir kita ni. Bibir kita ni dia tersangkut. Sangkut apa dia? Sangkut tentang harta. Dekat dengan nak mati ni dia tersangkut dengan harta benda. Harta benda ni yang menyebabkan dia kata, laula akhartani ila ajalin qarib. Tangguh dulu, jangan bagi mati lagi. Nak buat apa dia? Fa'as-saddaqa, nak bersedekah di jalan Allah. Baik, sebelum daripada kamu mati, pastikan orang yang cerdik, orang yang paling cerdik di kalangan kita, dia dah siap dah. Yang ni aku dah sedekah, yang ni dah siap, yang ni bahagian dia dah ada dah. Ni orang yang cerdik dalam hidup dia. Amalan apa yang disediakan? Anak-anak yang saleh. Bekalan dia untuk dia nak menghadapi dengan kematian. Dia tahu dah, kalau saya mati, nanti anak saya ni akan tolong doakan saya dan mempersiapkan untuk saya menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni anak-anak yang saleh, bekalan dipanggil. Dalam hidup kita, kalau kita tak ada anak yang saleh, cari anak-anak angkat. Cari yang disebut dengan anak-anak susuan. Cari yang dinamakan dengan orang yang boleh membantu kita lepas pada kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai peringkat sunyinya kubur kita dan tak adanya orang nak doa untuk diri kita. Ini satu benda yang kerugian lah. Berapa ramai kan kita tengok di kubur-kubur itu, kita boleh tengok zahirnya kosong dan sunyi. Sekejap je. Hari pertama, hari kedua memang ada lagi orang ziarah. Tapi lepas pada sebulan, lepas pada 2 bulan, siapa lagi nak ziarah? Siapa lagi yang nak ingatkan pada diri dia? Dia mula renggang. Lepas pada sebut, lagi tak ada, dan dia tidak ada lagi orang yang nak mendoakan untuk diri dia. Yang ada ialah bekalan yang dilakukan di atas dunia ini sendiri. Beruntungkan kita kalau kita meninggal dunia di saat mana bekalan kita untuk mati itu banyak pada kita. Antaranya apa dia? Zikir sentiasa lazimkan pada diri kita. Biasakan dalam hidup kita, panjang kita hidup ni bekalan kita. Zikir, jangan terhenti. Sebut. Selagi mana kita bernafas, selagi mana kita ni menyawa, maka mulut kita ni kita lafaz dan kita sebut. Dengan tujuan apa dia? Tujuan lepas umur kita ni akan dikuatkan zikir di atas dunia ini. Bekalan lah dipanggil. Satu bekalan kita majlis ilmu, menghadiri majlis ilmu. Anda sebut banyak kali ni, kita hadir majlis ilmu ni bekalan. Farhan sekalian datang ke majlis ilmu ni, dan anda biasa sebut, walaupun kita ni dah meninggal dunia nanti, satu hari nanti kita meninggal dunia, tapi tiap-tiap pagi Jumaat pahala datang pada diri kita. Kenapa? Kerana kita di kalangan ahli majlis ilmu, orang yang sentiasa menghidupkan majlis ilmu. Walaupun kita datang lewat, tak apa, senang katanya. Walaupun kita datang apa dia? Walaupun kita datang dalam keadaan yang kita datang nampak muka kejap, kemudian hilang kitanya, tak apa, paling tidak kita ahli majlis ilmu. Lebih-lebih lagi lah yang datang tidur, senang kitanya. Nak sebutnya datang, tak apa, paling tidak pahala tu kita akan berterusan datang pada kita. Tiap-tiap pagi Jumaat ada pahala yang Allah tulis untuk diri kita ni sendiri. Ini banyak bersabarlah dalam kita taat ini, senang kita. Maknanya gambaran bagaimana kita ni buat amal, buat bekalan. Ni bekalan. Orang tanya, buat apa tiap-tiap pagi Jumaat? Buat apa tiap-tiap hari Khamis? Buat apa tiap-tiap pagi Selasa dan sebagainya? Orang tanya, buat apa kita belajar? Untuk apa kita datang majlis ilmu? Kita jawab, ni bekalan untuk lepas pada mati. Kerana selagi mana majlis ilmu tu ada, selagi itulah pahala kita dapat. Sehingga ditutup majlis ilmu ini. Habis tutup majlis ilmu ini, maka berakhirlah
yang disebut dengan pahala untuk diri kita lepas pada kematian kita. Tak percaya, tunggu mati, senang ditanya. Ini gambaran bagaimana lepas pada kita mati nanti, kita boleh lihat pahala-pahala yang berterusan walaupun kita tidak hadir. Dia bagaikan orang perempuan yang dia uzur, bagaikan orang perempuan yang Allah jadikan keuzuran. Satu Allah ajar, dan para alim ulama sebut, kalau kamu uzur, tak payah makan pil lah. Tak payahlah nak makan pil untuk tahan, jangan bagi uzur. Kenapa? Saya nak buat umrah, tak payah. Kenapa tak payah? Kerana kamu dapat pahala kan? Kamu nak pahala ke kamu nak apa dia? Waktu mana kita pergi Mekah, tiba-tiba uzur kita. Waktu mana kita uzur tersebut, kita kata tak boleh lah nak buat tawaf, nak masuk Baitullah, kemudian tak boleh lah pada diri kita. Allah dah bagi rehat untuk diri kita. Allah dah bagi dah rehat untuk diri kita. Pahala kita, walaupun kita ni tak buat, pahala kita bagaikan kita buat. Bagaikan kita buat. Oleh kerana pahala tu bagaikan kita buat. Kalau kita buat, tentu ke dapat pahala banyak tu? Tak tentu lagi. Tak tentu lagi. Kita sambil-sambil tawaf, sambil-sambil tengok orang, sambil-sambil tawaf, sambil-sambil macam-macam gaya kita, pahala kita tak tentu lagi. Tapi kalaulah sekiranya Allah jadikan keuzuran pada kita saat tersebut, kita dapat pahala. Orang perempuan waktu mana dia uzur, dia tak solat dapat pahala bagaikan dia solat. Bagaikan dia solat dengan penuh kesempurnaan. Banyak mana ruang yang Allah bagi pada diri dia, dipanggil demikian. Ini nak sebutnya pahala yang kita kena faham. Sama juga dengan majlis ilmu. Ulama-ulama sebut majlis ilmu ni, walaupun kita suatu hari nanti kita tak hadir, tapi kita sentiasa hadir. Pahala tu dapat. Kerana apa dia? Kerana kita di kalangan orang yang menyediakan bekalan untuk lepas pada kita menghadap di hadapan Allah nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang cerdik, Rasulullah SAW sebut, man dana nafsah, orang yang menyiapkan bekalan untuk diri dia. Man dana nafsah, dia menyediakan diri dia dan mempersiapkan diri dia untuk apa dia? Wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk lepas pada mati. Ni orang cerdik. Orang cerdik kata Rasulullah, kalau dia buat kerja, orang tanya untuk apa dia? Untuk saya lepas pada mati. Kamu buat kerja ni untuk apa dia? Untuk saya lepas pada mati. Orang yang tak cerdik dia tanya, orang tanya pada dia, ni cucuk tanam ni untuk apa? Untuk anak cucu lah, dia sebut demikian. Ni orang tak cerdik. Kamu buat untuk orang lain, buat apa? Kamu buat untuk diri kamu lah. Diri kamu lepas pada mati. Lepas pada kamu mati, kadang-kadang kan kita sebut, saya buat macam ni untuk anak cucu saya lah, untuk generasi saya lah, untuk begini. Itu nombor 2, nombor 3. Bukan Islam larang, tak. Tapi nak sebutnya orang yang paling cerdik bila? Bila kamu buat untuk siapa ni? Untuk lepas saya mati nanti. Orang dia tanam pokok. Bila dia tanam pokok ni, orang kata kenapa dah tua-tua dah nak menanam lagi, beli-beli je lah, tak payah nak tanam-tanam dah. Sebut demikian. Dia kata tak, saya tanam untuk anak-anak cucu saya dah, agar anak-anak cucu saya makan nanti. Dia sebut, saya tak sempat dah nak makan. Dia gambarkan demikian. Kita jawab tak betul. Tak betul. Bukan begitu. Habis cucuk tanam ni untuk apa dia? Saya cucuk tanam untuk lepas pada saya mati nanti. Lepas pada saya mati nanti, bila saya mati nanti, pahala ni akan berterusan dapat untuk saya. Maknanya kita buat ni untuk lepas pada mati kita. Kita nak buat apa untuk orang yang akan mati juga menyusul pada diri kita? Berapa ramai kan orang yang bekerja, turun pagi balik gelap. Orang tanya, untuk apa kamu kerja? Saya kerja untuk keluarga saya, demi keluarga saya. Tak betul hidup kamu demikian. Kamu bekerja untuk keluarga ke? Demi keluarga saya, demi rumah tangga saya dalam hidup, demi untuk masa depan hidup saya. Tak. Yang sebetulnya apa dia? Kamu bekerja untuk lepas pada mati kamu. Lepas pada mati ni baru betul. Kerja, kenapa turun pagi balik gelap? Saya kerja ni, saya turun pagi balik gelap ni kerana dengan tujuan lepas pada saya mati nanti, saya ada amalan-amalan soleh yang saya dapat dan berpanjangan pahala untuk diri saya. Ini orang yang cerdik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa ramai kan orang yang buat kerja
dia buat untuk orang, tetapi bukan dia buat untuk diri dia. Dia banyakkan harta, menimbun. Apabila satu hari dia mati, segala harta-harta itu menjadi milik orang, dan dia terpaksa jawab terhadap harta-harta yang dia cari itu untuk di hadapan Allah. Kenapa dia? Kerana dia tidak menyediakan untuk lepas pada mati dia. Suatu dalam hidup kita ni, kita buat beza kita dengan orang kafir. Orang kafir, kalau kita tanya pada dia, kamu bekerja beria ni untuk apa dia? Untuk anak cucu kami. Kemudian kami simpan bekalan untuk lepas pada kami mati nanti, katanya orang kafir, untuk pengurusan jenazah kami, untuk jadikan kubur kami yang terbaik. Ni orang kafir digambar demikian. Tapi kita tak, orang mukmin. Orang mukmin dia sebut, kamu buat amalan untuk apa dia? Saya buat amalan untuk kepanjangan masa lepas pada saya mati, menghadap di hadapan Allah SWT nanti. Ini amalan yang kita lakukan dalam hidup kita. Ni orang yang cerdik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gambaran Al-Kayis, orang yang cerdik ni bukan orang PhD banyak, tak. Orang cerdik ni bukan orang gelaran yang bertitle berbagai-bagai, tidak. Tetapi orang yang cerdik ni orang yang hidup dia dalam keadaan dia sentiasa fikir macam mana dia lepas pada dia menghadap di hadapan Allah nanti. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk lepas pada dia mati. Dia buat amalan untuk lepas pada mati. Orang tanya, kenapa nampak lama intikaf di masjid? Saya intikaf di masjid kerana saya bimbang lah, kalau saya mati nanti macam manalah saya kesendirian dalam kubur nanti. Biarlah saya menyendiri kejap di masjid, dengan tujuan lepas pada ni saya tidak menyendiri lagi dalam kubur nanti. Ini benda-benda yang demikian. Orang tanya, kenapa bangun tahajud malam? Saya bangun tahajud malam dengan tujuan untuk saya tidak sunyi dalam kubur saya nanti. Ini amalan-amalan yang kita buat. Wal ajiz, beza dengan orang yang bodoh, katanya Rasulullah. Wal ajiz ni maknanya orang yang lemah, orang yang fikiran dia lemah. Man atba'a nafsahu hawaha, orang yang hidup mengikut je hawa nafsu dia. Ikut je hawa nafsu dia. Dia layan perasaan dia. Perasaan malas nak solat, dia layan. Perasaan tak nak tutup aurat, dia layan. Perasaan dia buat maksiat, dia layan. Layan je. Dia ikut je, dia layan dalam hidup dia. Kemudian watamanna 'ala Allah, kemudian dia letak angan-angan pada Allah SWT. Dia layan dalam hidup dia. Orang tanya, dah tahu dah Cadbury ni haram kan? Senang kita, alah tak apalah, sikit je, dia sebut demikian. Sikit je. Dan dijawab pula sehari dua ni, umum balwa pula disebut. Tak apa, dia kata Cadbury itu dah jadi umum balwa. Majlis fatwa ni jawab demikian. Majlis fatwa kata, yang mana ada Cadbury itu boleh makan lagi, dia sebut. Boleh makan. Kita suruh yang sebut fatwa tu tolong makan. Nak sebut, dah tahu dah ada DNA haram, ada DNA babi senang itu nak sebutnya. Tiba-tiba dalam keadaan demikian dia boleh kata halal lagi, umum balwa, terlampau besar sangat, disebut demikian. Dah terlampau dalam keadaan yang dalam keadaan umum sangat dah. Umum berbalwa ni kaedah fiqh disebut demikian. Jadi kita tak boleh nak lari dah. Jadi makanlah Cadbury tersebut. Disebut ni pengurusi majlis fatwa ni sebut demikian. Anda tak tahulah fatwa jenis apa dia. Dia belajar apa dia. Yang teruk lagi, yang jenis tak belajar ni nak cuci darah tu, senang kita. Yang teruk lagi sampai peringkat nak cuci darah, minta supaya kilang Cadbury itu bayar tanggungan keluarga dia cuci darah. Nampak sangat kita ni tak cerdik. Dalam bahasa yang moden sikit, bodoh dia panggil demikian. Nak gambarkan tentang bagaimana kita tak belajar. Orang lain pergi belajar, kita tak nak belajar. Waktu mana orang sedang belajar, kita tak nak belajar. Dan kita di kalangan orang yang wal ajiz, orang yang ikut hawa nafsu. Hidup dalam keadaan ikut hawa nafsu, begitulah jadinya. Dalam keadaan diri kita, ada yang kata nak samak mulut. Anda tak boleh bayang macam mana dia nak samak mulut. Nak gambarkan tentang bagaimana orang kita ni, orang yang wal ajiz, dia ikut hawa nafsu dia. Dia ikut je dalam hidup dia. Dia ingat ke Islam ni ikut hawa nafsu. Islam ni ikut akal fikiran. Tak. Islam ni dia ada aturan, dia ada cara bagaimana kita nak mengatur. Yang habis tu orang tanya, habis tu yang dah makan macam mana? Yang dah makan tu sendawa je lah. Senang tanya.
Kita jawab demikian. Manakala yang belum makan lagi, jangan sebut umum balwa pula. Yang belum makan lagi kita nak sebut umum balwa. Kenapa? Benda yang terlampau dah boleh makan lagi, dah belum makan lagi, jangan makan dah. Yang jenis macam ni lah yang menyebabkan lagi rosak masyarakat kita. Yang sudah makan tu, kita kata kita istighfarlah pada Allah, pohonlah keampunan pada Allah, kerana kita tak tahu berapa ekor babi dah masuk, tak tahu sebenarnya. Bahasa yang mudahnya, bunyi kasar, tapi begitulah gambaran yang nak digambarkan dalam hidup kita. Macamlah tak boleh makan Cadbury itu, mati kita. Tak mati pun, dia bukan makanan ruji kita, bukan makanan asas kita, tapi oleh kerana kita ni tak cerdik sangat dalam berpandangan, kita nak jaga kepentingan itu, nak jaga kepentingan ini, maka kita hanya sanggup untuk menafikan hukum di kalangan kita. Allahu Akbar. Lepas tu watamanna ala Allah, dia tak angan-angan dia dengan Allah. Tak apa, Allah ni maha pengampun kan. Kalau kita mati tak tutup aurat pun tak apa, disebut. Kan Allah ni maha memaafkan hamba kan. Kita ni di kalangan salah seorang di kalangan hamba-hamba yang akan dimaafkan oleh Allah. Sedap dia sebut demikian. Gambaran pada dia, kalau dia tak solat pun tak apa, nanti kita mati orang tolong solat, dia sebut demikian. Senang je pada diri dia. Kenapa? Kerana watamanna ala Allah, dia letak angan-angan dia pada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Manusia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, aksiru zikral maut, perbanyakkan kamu menyebut tentang kematian. Fa innahu yamhasuz dzunub, kerana apabila kamu sebut tentang kematian, dia menghapuskan dosa-dosa kamu. Dia menghapuskan dosa. Macam mana dia terhapus dosa? Kita ingat pada mati ni, kita pun sebut astaghfirullahalazim, kita pun sebut Allahumma ighfirli, Allahumma ighfir lahu waghfirli, ya Allah tolong ampunkanlah dia ya Allah, dan ampunkanlah dosa saya ini ya Allah. Kita tengok sampai peringkat demikian, ya Allah dosa dia pun kamu ampunkan ya Allah, dosa saya ini ya Allah tolong ampunkanlah ya Allah. Dosa kita, jangan kitanya dia beria, kita tengok dia buat dosa, dia ni kita hantar dia menghadap depan Allah dan sebagainya, tiba-tiba kita buat dosa pula. Jangan, ya Allah tolonglah ya Allah, ampunkanlah dosa dia, dosa saya pun ampunkanlah ya Allah. Kita mohon keampunan dosa. Wa yuzhidu fid dunya, Rasulullah kata apabila kamu ingat pada mati, kamu menjadi zuhud terhadap dunia. Lawan pada zuhud maksudnya tamak. Tamak, kamu ni, kamu hidup, kalau kamu tak ingat pada mati, kamu tamaklah terhadap dunia. Tamak kamu terhadap dunia. Kalau kamu ingat pada mati, zuhudlah hidup kamu. Zuhud ni apa dia? Zuhud ni bukannya pakai selipar warna lain-lain sebelah-sebelah, tidak. Zuhud ni bukan pakai baju compang-camping, tidak. Jangan pula lepas pada ni kita kata orang yang pakai baju compang-camping tu, oh zuhud dia. Kemudian duit banyak tapi baju dia selekeh gila pula tu, kita tambah. Nak gambarkan pada dia ni seolah-olah dia ni zuhud. Bukan zuhud tu kedekut dipanggil. Kedekut lain, zuhud lain. Kena pandai beza. Zuhud ni bila? Zuhud ni bila kamu dapat nikmat, yang Allah kurniakan pada kamu, kamu gunakan sebanyak mana nikmat yang ada itu untuk mentaati perintah Allah, itu tanda kamu zuhud. Nikmat yang Allah bagi ni berbeza-beza dalam hidup seseorang. Allah tak jadikan sama nikmat. Orang ni Allah bagi nikmat dia begini, nikmat orang ni begini nikmat dia. Baik, nikmat yang kamu ada ni, katakanlah dalam hidup kita ni Allah bagi RM100, kita gunakan RM100 itu, kita guna sepenuhnya untuk mentaati perintah Allah, maka itulah dipanggil zuhud. Senang bahasanya demikian. Tetapi kalau kita ada RM100, kita guna RM10 je untuk taat pada perintah Allah, 90 lagi kita simpan, itu bukan zuhud, itu kedekut dipanggil. Itu kena pandai beza pada diri kita. Ataupun kita ada RM100 tapi kita guna lebih pada RM100, RM150, kita guna RM150, itu bukan zuhud, itu boros dalam hidup seseorang. Maknanya kadar zuhud ni apa dia? Kamu gunakan nikmat yang kamu ada, kemudian dengan nikmat yang kamu ada tu, kamu gunakan sepenuhnya untuk mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada rezeki dia banyak ni, dia buat rumah sebesar ini,
Dengan rumah sebesar ini, dia panggil orang miskin dan sebagainya, memanfaatkan rumah dia tersebut. Dia panggil adik-beradik dia datang, keluarga dia datang dan sebagainya. Itu tanda dia sedang zuhud. Walaupun kita kata rumah dia besar, dalam kehidupan demikian, maknanya dia memanfaatkan seluruh harta benda dia untuk mentaati perintah Allah. Itu tanda zuhud. Ini gambaran bagaimana kezuhudan seseorang ini. Dia beza. Sebab tu kita jangan posisikan sama kedudukan zuhud kita dengan zuhud orang sama pada kita, tak boleh. Waktu mana kita nak memposisikan zuhud, kita kena kadarkan dia bagaimana, kita bagaimana. Barulah kita dianggap zuhud dalam kehidupan kita. Ini belajar dalam ilmu tasawuf. Dalam kitab Al-Hikam kita akan menjumpa dalam bab az-zuhdud dunya bid dunya. Zuhud kamu terhadap dunia. Bagaimana kamu nak zuhud terhadap dunia? Kamu akan, waktu mana kamu ingat pada mati, kamu tak terasa lagi nak rugikan manfaat nikmat-nikmat yang Allah bagi pada kamu ni untuk kepentingan dunia. Kamu tak jadi tamak terhadap dunia, tapi kamu gunakan untuk akhirat dalam kehidupan kamu. Kamu guna sepenuhnya untuk mentaati perintah Allah. Yang ni dipanggil kamu akan orang yang sentiasa ingat pada kematian dalam kehidupan mereka. Itu berbeza-bezalah kadar. Para sekalian kena ukur sendiri pada para sekalian. Kerana orang lain tak boleh nak mengukur pada kadar kita, kecuali kita yang kena kadarkan pada diri kita. Ni jangan terlampau boros, jangan terlampau kedekut, tetapi gunalah manfaat tadi untuk mentaati perintah Allah. Kalau tidak, kalau kita tak ingat pada mati, kita jadi tamak terhadap dunia, menyayangi terhadap dunia, nak pada dunia ni melampau-lampau dalam hidup kita. Kita sanggup korbankan untuk dunia, lebih-lebih untuk dunia. Tetapi untuk akhirat tak ada pun bahagian untuk akhirat. Maknanya kamu sudah tidak menjadi zuhud terhadap akhirat dalam kehidupan kamu. Kita boleh beli buku-buku, majalah-majalah yang teruk-teruk, misal contohnya majalah-majalah majalah-majalah yang tak ada manfaat langsung. Kita boleh langani setiap bulan di rumah tangga kita ini sendiri. Tapi untuk beli kitab-kitab agama tak boleh. Maknanya kamu sudah tamak terhadap dunia. Kamu sudah tamak terhadap dunia. Kita boleh siapkan pakaian-pakaian yang cantik-cantik, pakaian-pakaian yang indah-indah untuk dunia. Tapi pakaian untuk taat, untuk mentaati perintah Allah tak ada pun untuk diri kita demikian. Maknanya kamu ni dipanggil orang yang sudah tamak terhadap dunia. Untuk dunia kita sanggup berhabis-habisan, tetapi untuk akhirat kita tak sanggup untuk berhabis-habisan dalam hidup kita. Kalau kita shopping, dia panggil gila-gila lah, shopping gila-gila. Sampai peringkat kita tak sedar, waktu mana kita shopping tu, kena hantar dulu barang ke kereta, sambung pula. Nak sebutnya shopping kita, gambaran untuk kita beli barang tu, beria kita, pegang dua tangan tak muat dah. Sampai dengan troli pun tak cukup dah, hantar dulu ke kereta. Kemudian untuk untuk shopping akhirat, tak ada pada kita. Maknanya kamu untuk dunia ni dah melampau dah dalam hidup kamu tersebut. Ialah ada orang yang jenis demikian dalam kehidupan mereka. Maknanya kita ni jadi tamak terhadap dunia. Barang yang kita pakai, kita beli pakaian, banyak beli pakaian, yang kita pakai selai je. Kita tak pakai berpuluh-puluh helai pun tak. Yang kita beli beli makanan banyak-banyak, beli makanan ni menimbun, kita beli masuk dalam peti ais. Yang kita makan sebiji roti canai je. Yang lain kita tak makan, lepas tu sendawa kitanya 2-3 kali. Yang lepas pada sebut tak ada dah. Maknanya apa dia? Tamaknya kamu terhadap dunia. Untuk akhirat tak ada sedemikian rupa dalam hidup kamu. Kalau orang minta derma kan, kita boleh cak dah, ni ustaz minta derma tu dia panggil. Kita boleh agak dah, ni ustaz kuat minta derma ustaz ni. Dia akan jadi demikian. Kenapa? Bagi kita sebut saja untuk akhirat tak boleh dalam hidup kita. Tapi untuk dunia kita tak menjadi masalah. Kita boleh ingat kat mana promosi, kat musim apa dia, bulan 12 kat mana, Boxing Day dipanggil demikian. Nak sebutnya gambaran bagaimana kita boleh ingat jadual dan sebagainya. Nak gambaran tentang waktu mana orang yang dalam keadaan yang ditamak terhadap dunia. Untuk akhirat tak ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mauti wa'idha. Memadailah kematian itu menjadi pelajaran dan menjadi pemisah antara seorang dengan orang lain. Rasulullah suruh ingatlah mati itu menjadi pelajaran bagi seseorang. Kemudian dia menjadi pemisah antara seseorang dengan orang lain. Semalam kan tengok
dalam TV tu tayang tunjuk bagaimana kemangkatan Sultan Perak tu. Habis pada diri ni. Belum daripada ni dia seorang raja. Tapi hari ni, bermula daripada hari ni, dia sudah menjadi hamba yang biasa. Maknanya dia sudah balik pada Allah dengan seorang-seorang saja. Selama ni dia diiringi, dia dijaga dan dikawal. Nabi masuk dalam kubur, mengawal mana nak jaga dia? Siapa yang nak mengiringi dia? Tak ada seorang pun. Dia kena menghadap seorang-seorang. Itu raja. Itu nak sebutnya orang pembesar negara. Kita ni yang tak pembesar negara, dia boleh juga orang tolong iring. Ramai juga boleh dikerahkan alim ulama baca doa dan sebagainya. Dia boleh juga. Kita ni, manakala kita yang menghadap depan Allah nanti, maknanya kita terpisah segala-galanya dengan keluarga kita, dengan adik-beradik kita, dan kita mula berjalan seorang-seorang. Mula bergerak seorang-seorang. Apabila kita mati, kita berjalan seorang-seorang. Di padang mahsyar kita nak cari lagi keluarga kita? Tak dah. Tak dah. Kecuali apa dia? Illal muttaqin. Kecuali orang bertakwa je nak cari. Orang yang tak bertakwa, kalau dia mati saja, mula daripada dia mati, dia dah berpisah selama-lamanya. Tak ada lagi ruang untuk dia nak berjumpa. Maknanya apa dia? Tak payah ceritalah, kan ku tunggu di pintu syurga. Mengarut je tu dipanggil. Nak gambarkan tentang bagaimana tak adanya pada diri dia. Waktu mana dia dah meninggal dunia, dia mula bawa amalan dia. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Hari di mana masing-masing berjalan seorang-seorang, melarikan diri, tak nak tengok, tak nak kenal orang ni, tak nak kenal, tak nak mengaku ni, masing-masing tak nak mengaku. Wasahibati wa bani, kawan-kawan dan adik-beradik pun tak nak mengaku. Anak beranak tak nak. Engkau jangan mengaku anak aku tak mengaku mak engkau. Semua tak nak mengaku. Kemudian waktu di padang mahsyar ni, likulli imri'in minhum, hari tersebut masing-masing fikir diri masing-masing. Yauma idzin sya'nun yughni, masing-masing nak fikir macam mana nak selamat daripada neraka yang terbunyi. Bunyi tu, bunyi tu, dalam keadaan bunyi bertompek meraung manusia ni, macam mana nak selamat di saat tersebut. Nak gambar pemisahan. Start daripada mati, kamu berpisah dengan orang lain. Rasulullah SAW kemudian ditanya, adakah seorang yang telah meninggal dunia dapat berkumpul bersama para syuhada? Baginda menjawab, ya, iaitu orang yang mengingati kematian sebanyak 20 kali dalam sehari semalaman, kata Rasulullah. Kamu boleh berkumpul dan kamu boleh berjumpa balik dengan para syuhada. Dengan siapa? Di kalangan para syuhada, orang yang ingat pada mati ni lebih daripada 20 kali sehari semalam. Bahasa yang mudahnya, paling tidak 20 kali sehari ni ingat pada mati. Ingat pada mati ni, ingat pada saat roh kita nak dikeluarkan daripada jasad. Ingat di saat mana roh kita mula melayang, naik, mata kita memandang. Mata kita memandang, dia naik tersebut. Ingat di saat mana roh mula turun balik. Kita tengok keluarga kita yang sedang berdiri ke seorang. Masing-masing berdiri, angkat, buka kain kita, buka muka kita, tengok. Cuba ingat di saat mana orang nak mandikan mayat kita. Orang mula angkat perlahan-lahan. Orang angkat jasad kita nak mandikan kita. Cuba kita ingat di saat mana orang mula tekan perut kita. Tekan ari-ari kita nak keluarkan najis. Cuba bayangkan, kita ingat di saat mana orang mula dah lap balik badan kita. Macam mana kita rasa? Rasa badan kita ni, orang lap. Sekarang kita ambil kain tualak kita lap. Lap tu badan kita. Kita rasa macam mana? Di saat tersebut, waktu mana kita mati nanti, orang usap, ada bahagian air yang tak kena. Kemudian, waktu mana cuba bayang, orang mula letak kapas di badan kita. Mula letak kapas di badan kita. Cuba bayang di saat mana orang mula renjis kapur barus pada tubuh badan kita ni. Cuba bayang, waktu mana badan kita mula dibalutkan dengan kain kapan. Ini dipanggil demikian. Mula kita balut, tak bergerak. Tangan kita ni duduk ke atas dada kita. Duduk di atas dada kita. Cuba bayang di saat mana orang ikat tali di bawah halkom kita ini sendiri. Cuba kita bayang di saat mana orang dah mula usung jasad kita. Letak kita dalam keadaan bungkusan itu. Peluh, dia nampak peluh-peluh mengecik di atas dahi kita. Cuba bayang di saat mana orang dah mula usung jasad kita. Kita ni tergerak-gerak, tergolek-golek dalam bekas yang tertutup itu. Cuba kita bayang di saat mana orang mula letak kita di atas van.
Orang tolak kita di atas van, bunyi kong bunyi. Bunyi tu orang tolak saja, orang tak peduli dah pada diri kita. Yang pentingnya digerakkan kita untuk ke kuburan. Cuba bayang waktu mana orang sampai di kubur, berkelab kejaran orang yang nak ambil jasad kita ni, nak turunkan mayat kita ke liang lahat. Cuba bayang di saat mana kita mula dihadapkan muka ke kiblat, muka kita ni longgarkan, orang dah mula longgar di atas kepala, tangan kita ni dah mula dibuka di tempat yang di bahagian tangan itu, kemudian orang longgar, kemudian kita terasa orang tolak badan kita ni. Tolak badan kita ni nak suruh menghadap ke kiblat. Rasa bagaimana tanah tu dia letak di belakang kita. Letak di belakang kita ni, kemudian kita bau tanah di bawah pipi kita ni. Cuba kita bayang depan muka kita ni tanah. Bayang depan muka kita ni tanah, nampak tanah tu betul-betul depan muka kita. Di saat tersebut kita nampak di hujung kaki kita ni berdiri dua orang malaikat Munkar dan Nakir, warna hitam kebiru-biruan, sedang diri untuk memulakan sesi soal perjalanan kita di alam yang ketiga ini, di alam barzah. Yang ni yang dimasukkan oleh Rasulullah, zikrul maut. Sampai peringkat orang dah mula tutup, kita bayangkan orang tutup liang lahat kita. Waktu mana orang tutup liang lahat kita, gelap sikit cahaya tu tak ada, gelap, bunyi tanah tan jatuh. Bunyi tanah yang mula tutup. Dalam keadaan tanah dah mula jatuh tersebut, gelap, senyap, sunyi. Kemudian bunyi terdapat langkah kaki orang dah mula meninggalkan kubur kita. Senyap je kita seorang-seorang dalam kubur. Di saat mana kita keseorangan itu, bagaimana kita nak mulakan perjalanan hidup seorang-seorang di alam barzah nanti. Ni yang disebut oleh Rasulullah. Ingat pada mati ni. As-Suddi lalu membaca, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dan dia, yakni Allah, yang menciptakan pada kamu kematian dan kehidupan untuk menguji di kalangan kamu siapa yang paling baik amalannya, dan dia maha aziz, maha perkasa, dan juga maha mengampun dosa manusia. Maksud ayat tersebut iaitu mereka yang paling banyak mengingati kematian dan sering melakukan amal soleh sebagai bekalan setelah mana kematian dalam hidup seorang. Ini dalam surah Al-Mulk kan. Tiap-tiap malam sebelum kita tidur tu, lazimkan pada kita baca surah Al-Mulk ini. Kerana dalam hadis Rasulullah SAW sebut, siapa yang tidur dan dibaca surah Al-Mulk, tiba-tiba dia meninggal dunia pada malam tersebut. Dia meninggal dunia pada malam itu, maka terlepaslah dia daripada azab kubur dalam hidupnya. Ini kelebihan orang baca surah Al-Mulk kala mana dia hampir dengan kematian. Kemudian para ulama mengatakan bahawa dia hampir dengan saat dia nak tidur. Maknanya baca surah Al-Mulk waktu mana dia dekat nak tidur tu, dilazimkan pada demikian. Para ulama mengatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, perbanyakkanlah mengingati pemusnah kenikmatan dunia, iaitu mati. Banyakkan pada dekat. Itu merupakan kata-kata yang ringkas dan mudah, namun mengandungi peringatan serta pesanan yang amat dalam nilainya. Mengingati kematian dengan sebenar-benarnya dapat mencegah seorang itu berangan-angan panjang terhadap dunia. Ingat, pada mati ini dia akan memutuskan angan-angan kita yang panjang, sehingga dia dapat hidup zuhud, tetapi jiwa yang pasif serta hati yang lalai memerlukan peringatan yang berulang-ulang dan kata-kata yang indah. Rasulullah SAW bersabda, perbanyakkan mengingati kemusnahan kenikmatan dunia. Allah berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhzi'a 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang menyawa ini dia kena merasai kematian. Allah sebut setiap siapa yang menyawa dia kena rasa kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum, pahala-pahala kamu, gaji-gaji kamu yang kamu lakukan di dunia ini yaumal qiyamah, bukan di dunia tapi di hari akhirat nanti. Kalau kamu nak tunggu di dunia, tak ada ganjaran kamu. Maksudnya bukan sekarang aku nak balas pada kamu. Balasan untuk apa yang kamu buat, ujurakum, ganjaran kamu ni yaumal qiyamah, semua di hari akhirat nanti. Faman zuhzi 'anil nar, sesiapa yang dipesongkan ataupun dipalingkan ataupun dijauhkan daripada neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam syurga, faqad faz, orang itulah orang yang paling berjaya dalam hidup. Yang berjaya ni bukan orang yang rumah besar, tak. Yang berjaya ni bukan orang yang jawatan besar, tidak. Yang berjaya ni bukan orang yang bercakap besar, tidak.
Orang yang berjaya ni, orang yang apa dia? Orang yang dia boleh terjauhkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kamu kena tahu, dunia ni yang kamu sedang kecapi sekarang ni penuh dengan mata. Benda yang sekejap. Mata ni satu benda yang seketika. Sekejap je dalam hidup. Kita rasa sekejap kan? Kahwin dulu, seronok kahwin, seronok. Tapi sekejap je. Lepas tu masam je, memanjang. Nak sebutnya gambaran bagaimana waktu mana sekejap. Waktu mana kita apa dia dapat anak, seronok. Tapi berapa lama? Lepas tu dia kahwin, tak terasa dah anak kita. Tak terasa dalam hidup kita. Sekejap je dalam hidup. Dalam hidup adik-beradik seronok. Bergurau senda adik-beradik seronok. Main lempar bantal seronok. Dengan adik-adik seronok. Tapi sekejap je. Lepas pada dia berumah tangga, hilang keseronokan itu. Maknanya segala benda hidup atas dunia ni mata, benda yang sekejap. Kita bekerja seronok. Waktu mana memegang jawatan seronok. Tapi sekejap. Lepas tu orang suruh pencin. Nak berhenti pun kena berhenti, tak nak berhenti pun kena berhenti. Maknanya bagaimana kita jadi paksa untuk kita berhenti. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah sebut penuh dengan tipu daya. Dunia yang kamu duduk ni, tak pada daya je banyak kamu. Banyak benda yang dahlah dia tua. Dunia ni dah tua. Orang tua yang dihiasi. Kita boleh bayang macam mana. Beramai mana orang yang terpedaya kan. Tengok. Ingat cantik sangat. Buka-buka berkedut juga rupanya. Anak sebutnya terpedaya. Ramai mana yang terpedaya. Orang tua yang dihiasi. Nak gambarkan dunia ni demikian. Dunia ni dihiasi dia seolah-olah dia jadi cantik. Tapi dia cantik? Tak. Dia sudah hodoh dalam rupanya yang penuh dengan terpedayanya dalam kehidupan ini. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut kullu nafsin za'iqatul maut summa ilaina turja'un. Tiap yang menyawa itu dia akan merasai kematian, kemudian kepada kamilah mereka akan kembali. Tapi itu belum cukup bagi jiwa yang pasif sesuai dengan syair yang dilantunkan oleh Amirul Mukminin Umar Al-Khattab. Dia sebut tidak ada satu pun yang misteri itu kekal. Yang nampak berkilat itu kekal, hanya Tuhan yang akan kekal. Sedangkan harta dan anak-anak akan melambai. Harta rampasan perang Hormuz yang melimpah itu tidak akan membantu. Keabadian berusaha untuk tetap ada, namun tidak pernah berjaya. Sulaiman si penakluk angin juga tidak mampu. Manusia dan jin pun tidak ditolak untuk abadi, dan mereka datang silih berganti dalam kehidupan ini. Ini gambaran yang disebut oleh Sayyidina Umar. Maknanya apa yang kamu ada seketika. Kita rasa bangga dengan rumah kita hebat, cantik dan sebagainya. Lama-lama dia akan jadi tua. Kita seronok dengan pakaian yang baru, cantik, tapi lama-lama dia akan jadi lusuh. Dia akan jadi demikian. Kita gembira dengan makanan yang sedap, tetapi lama-lama dia akan jadi basi. Demikian juga dengan umur ini. Umur ini sampai satu ketika Allah akan jadikan saat kita mati. Apabila sampai saat kita mati, di waktu mana kita mati, kita akan bawa amalan-amalan inilah. Yang inilah yang digambarkan tentang ingat pada mati itu sentiasa lazimkan, sehingga nak suruh kita bersama dengan para syuhada, ingat lebih pada 20 kali sehari, ingat pada kematian pada diri kita ini sendiri. Kita berhenti setakat ni, insya-Allah kita akan sambung pengajian kita. Dalam dunia akan terasa kecil untuk kita nak memahami tentang tajuk yang kita nak bincangkan tentang hari kiamat ini sendiri, insya-Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah, ana terlupa tadi, sepatutnya ana umum awal-awal yang derma yang bulan Rejab, bulan Syaban. Ana biasa buat tiap-tiap tahun, kita buat untuk bantu orang yang susah untuk berbuka puasa. Dan derma tu biasa kita akan kita kumpulkan dalam siri-siri kuliah anak, sama ada di sini di Masjid Negeri, di beberapa tempat anak kumpulkan, dan kemudian kita agih-agihkan pada orang miskin, orang yang susah untuk masuk bulan Ramadan. Kita beli makanan, kita pastikan mereka gunakan makanan tersebut untuk berbuka puasa, insya-Allah. Jadi kalau jemaah yang ada kelapangan tu, bagilah rezeki-rezeki tersebut untuk panjangkan sama kita nanti, insya-Allah. Jemaah ramai ni yang tak dapat pergi buat umrah, yang nak pergi buat umrah tak dapat visa sekarang ni, visa umrah. Dan ada jemaah kita ni yang tak lepas
Tak lepas lagi ni, kita doalah mudah-mudahan lepas. Kemudian semalam berlaku rempuhan di Mekah, mati 3 orang mati. Di Baitullah tu rempuh, bukan jatuh jambatan, tak. Disebut dalam dalam berita kata jatuh runtuh jambatan tawaf, bukan tawaf tu runtuh, tak. Tapi orang berebut nak tengok pintu Baitullah dibuka. Bila orang berebut nak tengok pintu Baitullah dibuka lepas subuh, berebut nak tengok tu, jadi orang tolak, mula tak sedar, mati 3 orang di tempat tersebut. Kemudian ada adik ipar, kakak ipar kepada jemaah kita yang berada di ICU ni, demam denggi. Mudah-mudahan Allah permudahkanlah ujian yang melanda dalam hidupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal umratan mabruran wa sa'yan mashkuran wa amalan mutaqabbala. Allahumma yassir usrataka Latifah binti Hasan. Allahumma yassir lahum wa la tu'assirhum wa tammimhum bil khair. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin khususan ila Hafiza Hamid. Allahumma shfi mardah, Allahumma syafi anta syafi la yughadiru saqama. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Rabbana ij'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.